بل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ikhlas, mengelakkan sifat riak. Hadis ke 60. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu ala hazihil ummah munafiqun alimul lisan, rawahu Baihaqi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti ke atas umat ini ialah orang munafik yang lidahnya alim, yakni orang yang bercakap tentang ilmu agama namun kosong daripada iman dan amal. Baihaqi. Keterangan, maksud daripada orang munafik ialah orang yang suka menunjuk-nunjuk ataupun orang yang fasik, mazahirul haq. An Abdullah bin Qais al-Khuzza'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama riya'an wa sum'atan lam yazal fi maqtillahi hatta yajlisa. Tafsir Ibnu Kathir. Sayyidina Abdullah bin Qais Khuza'i radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan apa-apa amalan baik untuk menunjuk-nunjuk dan mendapatkan kemasyhuran, maka dia berada dalam kemurkaan Allah sehingga dia meninggalkan amalan itu. Tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, tuan-tuan, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikhlas, iaitu mengelakkan sifat riak. Hadis yang ke-60, hadis daripada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni semua orang kenal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pak mentua Nabi, khalifah yang kedua. Dalam hadis ini Umar Al-Khattab ni menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi mengata, inna akhwafa ma akhafu ala hazil ummah. Nabi kata sungguhnya benda perkara yang paling aku takut ke atas umat aku ini, kita lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi takut berlaku pada kita, apa yang Nabi takut berlaku kepada para sahabat, yang Nabi paling takut berlaku pada kita, apa yang kata Nabi, ala hazil ummah munafiqun alimul lisan, iaitu orang munafik yang lidahnya alim, yakni orang yang bercakap tentang ilmu agama namun kosong daripada iman dan juga amal. Ini yang ditakut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi takut umat dia ada golongan yang namanya munafik dari sudut lisan. Munafik ni ada macam-macam jenis. Ayatul munafik, ada hadis tentang tanda-tanda munafik. Apabila bercakap begini ada 3 tanda utama. Dalam hadis ini dia nak ambil satu, maksudnya munafik dari sudut lisan, yang lidahnya alim, disebut sini, iaitu orang yang bercakap tentang ilmu agama. Ni kalau cakap tentang ilmu agama ni yang paling banyak golongan ustaz lah, orang macam saya ni, jenis ustaz-ustaz, jenis penceramah ni yang paling banyak bercakap tentang ilmu agama. Tetapi yang Nabi takut maksudnya cakap banyak, berceramah banyak, cerita baik itu ini, cerita tentang kebaikan, tetapi tidak beramal, imannya kurang. Cakap banyak, cerita tu komen itu, komen ini kan, macam-macam komen. Ustaz-ustaz hari ni tengok, kalau tengok kat media sosial tu lagi lah mengerikan kan. Ustaz ini komen ni, yang A komen B, yang B komen A, lepas tu komen C, yang ni tak betul ni tak betul ni tak betul sini, masing-masing komen. Allahu Rabbi, tengok
dia dah jadi macam satu benda yang kadang-kadang komen tu ada benarnya, kadang-kadang komen tu ada tidak benarnya, kadang-kadang sampai peringkat menjatuhkan air muka, sampai menghina, ayat tu ayat pelekeh, cara cakap tu condemn, adab tu kurang, kan. Boleh juga berlaku begitu. Yang ditakutkan oleh Nabi, golongan yang ni orang alim lah ni, orang yang ada ilmu, yang mengajar ni cakap pandai, tapi imannya tak ada, dan juga amalnya kurang. Saya kena ambil berat lah hadis ni. Tuan-tuan pun kena ambil berat jugalah. Kita mungkin cerita bagus dengan isteri, dengan anak, kan, dengan kawan-kawan, tapi sebenarnya kita ni lok-lok, kan. Tu kena berhati-hati lah. Pastikan kita tidak menjadi yang disebut oleh Nabi munafiqun alimul lisan, golongan munafik yang cakap pandai, cerita cambes saja, kan. Okey. Kemudian hadis yang kedua, yang disebutkan oleh Abdullah bin Qais Al-Khuzai. Nama ni jarang kita jumpa. Abdullah bin Qais Al-Khuzai ni, kalau tengok dalam ulama ul hadis, ulama jarh wa ta'dil, tak banyak hadis yang diriwayat. Ada 2-3 hadis saja yang diriwayatnya. Biasanya kalau Abdullah bin Qais ni, Abdullah bin Qais disebut Al-Khuzai. Kalau tengok nama perawi Abdullah ni memang banyak. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah memang banyak. Bila sebut Abdullah bin Qais, biasanya dia akan merujuk kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Kalau nama Abu Musa Al-Ash'ari itu makruf, banyak hadis dia. Antara yang banyak yang meriwayatkan hadis itu Abdullah bin Qais ini disebut sebagai Abu Musa Al-Ash'ari. Tapi sini Abdullah bin Qais Al-Khuzai. Khuzai ni ulama hadis pun tak apa nak kenal dia. Ada beberapa hadis saja yang diriwayatkan, ya. Okey, katanya Nabi SAW menyebutkan man qama riya'an wa sum'atan. Nabi sebut sesiapa yang melakukan perkara yang baik untuk menunjuk-nunjuk. Dia buat benda baik, tapi untuk riaan, untuk tunjuk-tunjuk, wasum'atan, dan juga untuk sum'ah, orang dengar, untuk dapat kemasyhuran. Dua benda yang Nabi sebut tu. Satu, apa benda ini buat amalan tu benda baik. Kita ni semua yang datang solat subuh ni semua buat benda baik. Tak ada buat kita benda ketika kita jahat. Datang subuh ni pun niat baik semua. Tapi ada dua benda yang Nabi kata, dia ada niat dia di sebalik tu nak tunjuk-tunjuk, alim, hebat, kan, warak, tawaduk. Satu. Kedua kata Nabi, wasum'atan, nakkan kemasyhuran, supaya orang tengok, kan, nampak masyhur. Maka kata Nabi SAW, lam yazal fi maqtillahi hatta yajlis, maka dia berada dalam kemurkaan Allah. Lam yazal fi maqtillah, berada dalam kemurkaan Allah sehingga dia meninggalkan amalan itu. Jadi insyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita dengar hadis ni, kita lah orang-orang yang Nabi sebut ni, kita dah banyak dah buat benda baik, cuma mungkin dalam diri kita ni ada perasaan riak, perasaan nak tunjuk-tunjuk, nakkan kemasyhuran. Jadi kalau ada kita rasa diri itu sifat-sifat gitu, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jauhkan kita, sebab syaitan itu yang jahat suruh buat jahat terus, yang baik dia akan mencari ruang supaya dalam hati kita tu baik tu ada penyakit yang begini. InsyaAllah kita fahami hadis ini, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wa ila lazina amanu.